Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur 我们感谢你， Engkau memberikan kami keluarga 你给我们家庭， dan Engkau senantiasa menuntun keluarga kami agar kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. 你常常引导我们的家庭，好叫能够荣耀你。 Tapi ada kalanya ya Tuhan kami lemah ya 有 Tuhan. 时候我们软弱， Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini 在今天早上， kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. 我们一起来听你的话， Kiranya Roh-Mu yang boleh terus menolong kami, 让你的圣灵继续帮 agar 助 kami 我们， boleh terus diarahkan kepada firman-Mu, kepada Kristus. 好叫我们转向你的话， Agar kami sekeluarga pun ya Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam Engkau. 好叫我们的家庭都能够为主你， Tolong kedua hamba-Mu yang sangat terbatas ini, 就将两位无限有 yang 限， sangat lemah ini ya Tuhan. 非常的软弱， Engkau kuduskan, Engkau layakkan kedua hamba-Mu ini. 求你洁净，你给他配得成为你 Engkau 的子女， urapi, Engkau berikan kuasa, 求你赐给他们能力， agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan benar dan kami semua yang mendengarkan boleh 我 diberkati. 就把你的话全面的清楚的听得明白。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 我奉主的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu ya, tema kita hari ini adalah keluarga di dalam Kristus 我们今天的主题就是我们家庭在基督里， yang akan diambil dari pembahasannya dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. 我们要从约翰福音第15章第1到第8节。 Kami berdua di sini akan membacanya ayat pertama dan Bapak Ibu boleh melanjutkan ayat kedua dan bergiliran hingga ayat yang ke-8. 我们用轮流的方式来念传道人念第1节，你们念第2节。 Injil Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu survei ya terhadap anak-anak muda 我们知道的侦查的对 dan orang dewasa di 12 negara Eropa berusia 16 hingga 29 tahun. 在12年在外国里面有一个侦查， Yang kadang juga disebut sebagai generasi milenial, memperlihatkan mayoritas mereka banyak yang meninggalkan keyakinannya, meninggalkan agama. 由于这里是他们是有智慧的年轻人，但他们都常常已经离开了他们的。 Jadi norma bahwa biasanya orang-orang Eropa itu memeluk Kristen itu tidak berlaku lagi. 所以在欧洲，他们也信基督已经不再通用了， Dan mungkin hilang selamanya, Bapak 可 Ibu. 能能够从此崛起。 Itu kata Stephen Bolivan, guru besar teologi dan sosiologi dari St. Mary University London. 就是从这个伦敦的一个教授讲的一个话题。 Bapak Ibu melihat realita seperti itu, Betul. itu membuat saya itu benar-benar takut dan gentar, Bapak Ibu. 我听到了这样一个信息，我非常的吃惊。 Ya, di era globalisasi ini dan teknologi yang terus bertumbuh pesat, 我们看到这现在一个日新月异的那个时代里面， melalui teknologi dan globalisasi itu kita dapat mengakses apa saja yang kita inginkan
itu menambah ketakutan pada diri saya. 所以我们能够从一切的网络上能够看见，但是使我更加的敬畏。 Tentu itu bukan berarti teknologi itu sepenuhnya jelek ya Bapak Ibu ya, karena kita membutuhkan teknologi Bapak Ibu. 因为我们不是说科技是不好的，我们也需要有科技。 Namun tentu kita harus mewaspadai dari segi negatifnya dari teknologi itu. 但是我们要从科技，要从的负面上，我们也必须要去做。 Bapak Ibu pernah sekali ketika anak saya pulang, saya kan selalu menjemput dia berdua sama istri saya. 有一次我接我的孩子回家， Dia mengatakan demikian, 他这样说， Pak, sebenarnya kalau saya mau cari duit itu gampang loh. 他说我要找 Saya 钱， kaget Bapak Ibu. 我要找钱是 Baru 很容 kelas 1 mau cari duit gampang 易，他 gitu. 说我要找钱是很容易的， Saya tinggal hack aja aplikasi game orang lain. 我能够人家的一个笔记， Jadi itu terus aku jual katanya. 那我就可以把它卖掉。 Saya lupa kalimat persisnya seperti apa karena saya gaptek ya Bapak Ibu ya. 我不知道他所用的那个是什么。 Ya kurang lebih intinya yang merampok atau mencuri barang orang lain melalui teknologi. 就是用科技把它抢过来来卖。 Belum lagi dampak yang lain seperti mengakses perjudian online yang lagi marak sekarang ini. 还有现在有非常流行的在网上赌 Dan 博， pornografi itu ada di genggaman tangan kita. 所以那些裸体照都在我们的手机。 Nah, jika hal itu terjadi dalam keluarga kita, 如果那个事情在我们的家庭发生的话， apa tindakan kita, Bapak Ibu? 那我们必须要怎么样去处理？ Apakah ada kepedulian kita terhadap kehidupan kerohanian anak-anak kita? 我们对孩子们的那个一切的作息，我们知道。 Atau kita masa bodoh, wah anak saya hebat loh, atau menguji dia hebat? 而且是我们认为我们的孩子非常的聪明，他能够这样做。 Atau membuat kita semakin gentar dan waspada terhadap serangan-serangan iblis ini melalui teknologi kepada keluarga kita, 或 Bapak. 者是我们觉得在这个魔鬼来用这样的伎俩来做非常 Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan demikian. 所以这以弗所书第6章讲说， Karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di 因为 udara. 我们所做的一切不是为着在世界上的事情，我们来征战，在空中。 Ketika kita dibukakan demikian, Bapak Ibu, 当我们被这样解开的时候， melihat semua itu, 我们看到全部。 pernahkah kita mempersiapkan keluarga kita untuk menghadapi semua keadaan dunia ini? 我们是不是把我们的家庭能够来面对这样的事？ Demi dengan lebih lagi berjuang melawan segala keadaan yang akan semakin buruk dalam keadaan dunia ini. 如果我们看到这一切都非常越来越糟的时候，我们一如何去做？ Bapak Ibu, untuk menghadapi semua itu tidak ada cara lain, Bapak Ibu. 所以我们要对这样，我们没有别的办法， Kita harus membawa keluarga kita itu hidup di dalam Kristus. 所以我们必须把我们的家庭带到基督的面前。 Lalu bagaimana caranya? 有什么样的方法呢？ Nah, tadi teks Alkitab yang kita baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang kita baca tadi. 刚才我们读过的约翰福音第15章 Di situ Yesus sekali lagi mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 所以耶稣说：“我是真葡萄树，你们是枝子。” Bapak Ibu, hari ini adalah seri khotbah terakhir tentang akulah, Bapak Ibu. 今天就是最后我们讲我就是。 Yang dan juga dimasukkan di dalam tema keluarga. 也就是把它进入在我们家庭的那个主题里面。 Yesus katakan akulah. 所以耶稣说：“我就是。” Jadi suatu ungkapan yang menegaskan kealahannya, sebab itu kata-kata Tuhan sendiri tentang dirinya, Bapak. 来强调他就是神本身自己。 Dialah Tuhan yang sejati dan kekal dan berdaulat atas hidup dan matinya manusia. 所以他是真正的，是我们的神的 Minggu lalu kalau nggak salah kita sudah mendengarkan tema akulah kebangkitan dan hidup ya Bapak Ibu ya. 上个礼拜我们已经听到，我就是复活的主。 Dialah Allah yang hidup dan tidak pernah berubah Bapak Ibu. 他是一个复活的主，不曾经改变过。 Maka bagi siapa yang tinggal bersama Dia 所以无论什么人住在他里面， akan hidup selamanya.
能够永远的活着。 Sebaliknya bagi siapa di luar Kristus maka dia akan mati dan terpisah dari Allah selamanya dan menikmati kematian kekal. 我们一切在基督以外，我们都必须承受永死。 Bapak Ibu, dan kali ini Yesus menyebutkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan para pengikutnya itu merupakan ranting-rantingnya. 所以耶稣这一次说他真是葡萄树，而我们是他的枝子。 Tuhan Yesus memberikan dua pilihan di sini. 他给我们两个选择： Tinggal di dalam Yesus, engkau akan hidup. 你就在耶稣里面，你将 Atau 能 tinggal di luar Yesus, maka engkau akan mati dan dibuang dan dibakar. 而在耶稣以外，你要被扔在火里烧。 Mana yang kita pilih, Bapak Ibu? 那我们又选择什么呢？ Membawa keluarga kita tinggal di dalam Kristus atau tinggal di luar Kristus? 所以我们带我们家庭进到基督里面，而是在基督以外。 Bapak Ibu yang saya kasihi, 亲爱的弟兄， banyak orang berarti nggak semua ya Bapak Ibu ya. Saya katakan banyak orang, 大部 berarti 分 tidak 人 semua. 没有全部。 Dan saya berharap kita tidak termasuk di dalam banyak orang itu. 我相信我们是不属于那些部分， Tidak peduli dalam hal ini. 我们不是不掌管他们。 Mereka lebih memilih kesibukan dan memuaskan dirinya sendiri dengan hal-hal duniawi daripada memikirkan kehidupan rohani. 因为他们那一些就注意他们自己在日常的生活，而没有注意到属灵的方面。 Mereka tidak memikirkan kerohanian yang sendiri, apalagi keluarga, diri sendiri aja nggak dipikirin, Bapak Ibu. Apalagi keluarganya. 自己的属灵的生活没有去注意，何况他的家庭的。 Tapi seringkali kita ditanya, engkau agamamu apa? 所以我们曾经常被问你是什么教的， Saya Kristen. 我是基督教。 Kristen itu pengikut Kristus, Bapak Ibu. 我们知道基督教是跟随基督的， Ironis kan Bapak Ibu ya? 非常的有时候Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. 所以耶稣说你要住在我里面。 Tinggal berarti itu senantiasa berada, menetap di dalam Tuhan. 住在耶稣里面就是一直不断的在里面。 Artinya konsisten. Tidak bisa hari ini menetap bersama dengan Tuhan, besok menetap di tempat lain. 但是我们要持续不断的，而不是今天而已。 Atau pagi yang ini kita beribadah pada Tuhan, malamnya kita pergi ke diskotik mabuk-mabukan. 我们不是早上在敬拜，晚上就去那些夜教 Bapak, 会。 orang ini tidak memelihara suatu kesetiaan, tidak bisa dikatakan senantiasa dan dia tidak konsisten, Bapak Ibu. 所以这样的人不能够称为他是持续不断的。 Bapak Ibu, keadaan senantiasa berada, menetap, menempel, inilah yang dapatkan menjadikan kita orang yang hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya. 乃是我们要持续不断的，要黏在这个葡萄树里面，才是我们 Bukan sekedar mengaku saya orang Kristen, saya pengikut 而不 Kristus. 是我承认我就是基督徒而已。 Bapak Ibu, kemungkinan besar percakapan di Yohanes 15 ini ya, 我们在这约翰福音第10章所说的， kemungkinan besar itu masih mempunyai hubungannya dengan percakapan di meja makan di malam terakhir Yesus bersama-sama dengan muridnya ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Bapak Ibu. 所以呢是耶稣在最后一个晚餐， Yang dimana sebentar lagi Yesus akan menyerahkan dirinya sebagai korban, sebagai anak domba Paskah, Bapak Ibu. 所以他替门徒洗脚之后，他要成为羔羊，被宰到宰 Nah, 杀。 setelah itu kita melihat setelah itu Yudas Iskariot dikatakan mengangkat tumiknya dan pergi meninggalkan meja perjamuan. 所以呢，那个时候讲犹大就离开。 Itu di pasal 13 ayat 18 hingga 31 sama 31, Bapak Ibu. 就是在18节的 Dia 30。 meninggalkan meja perjamuan itu menuju kemana, Bapak Ibu? 而他离开他这个晚餐的那个做主到哪里去？ Dia menuju ke tempat imam besar. 他来到大祭司面前。 Kita melihat bahwa Yudas menjual, mengkhianati akan Yesus dengan uang 30 keping perak, 30 keping uang perak, Bapak Ibu. 我们知道这个犹大用30两银子把耶稣卖掉。 Nah, jadi seolah-olah dialah apa yang namakan bahwa yang disebutkan oleh Tuhan itu
他是被耶稣所讲的那个人。 Jadi Tuhan Yesus itu memberikan sebelum Tuhan Yesus itu menyerahkan diri menjadi korban, menjadi domba Paskah yang akan dikorbankan, Bapak Ibu ya. 当耶稣还没有把自己现在就羔羊被宰杀。 Ini kondisi ini saat ini Tuhan Yesus mengucapkan ini, kondisinya sebentar lagi dia akan disalib loh Bapak Ibu ya. 所以这时候耶稣所讲的是他在不久之 Jadi 前 ini nasihat yang sangat urgent sekali. 所以这是非常紧急的。 Jadi Tuhan Yesus itu memberikan sebuah peringatan yang keras, 所以耶稣一个很强调的话， juga sebuah penghiburan sih kepada murid-muridnya dan kekuatan juga kepada murid-muridnya kalau kita melihat pasal 14 dan juga yang 16 itu. 所以我们看第14节到16是给门徒们一个安慰。 Perumpamaan tentang pokok anggur ini saya melihatnya adalah sebuah nasihat dan juga sebuah peringatan yang sangat keras. 我认为这个葡萄树跟枝子是一个非常很强力的一个给我们一个教 Jadi 训。 Yudas Iskariot adalah satu dari ke-12 murid Yesus yang mengkhianati akan Tuhan Yesus. 所以加利利犹大就是在12门徒里面一个唯一出卖耶 Bukan 稣 saja 的。 dia mengkhianati, tapi juga menghina Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. 所以他不单单背叛耶稣，他也是把耶稣卖掉。 Dia menjual Tuhan Yesus. 他卖掉了耶稣， Itu sebuah penghinaan dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. 因为他是用一个非常贬低的身价把这个耶稣。 Kalau boleh saya katakan itu harga seekor domba, lebih mahal dikit. 所以我们知道一只羔羊比他还贵。 Yesus dihargai sedemikian murah dan begitu penghinaan bagi pada Tuhan. 所以我们知道呀，犹大对耶稣的这么出卖是非常。 Yesus dijual hanya 30 keping uang perak seharga domba, mungkin lebih mahal dikit. 只有比这个羔羊更便宜的把30两银子。 Ironis, Bapak Ibu. Padahal dia murid Yesus di antara yang 12 itu. 所以他其实是12门徒中的一个。 Dia adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu. 他是一个追求基督。 Dia hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi sebenarnya dia hidup di luar Yesus. 跟耶稣在一起，其实他活在耶稣之外。 Saya melihatnya ini adalah salah satu yang dituju oleh Yesus tentang ranting yang kering itu, 所以我深信耶稣就是指着他的枝子离开了， yang tidak menempel pada pohonnya. 没有连在这个基督这个葡萄树里面。 Bapak Ibu, orang itu hidup itu butuh nafas, Bapak Ibu. 所以我们人需要呼吸， Dan nafas hidup seseorang itu harus terus-menerus. 我们叫一个人的呼吸必须持续的。 Bisakah kita katakan sekarang saya hirup dulu dalam 1 jam, Bapak Ibu 所 ya, 以我能够这样这个细进去1个钟头的话， agar ada persiapan oksigen ya. 叫我有一个储蓄的一个， Kemudian 1 jam lagi saya tidak perlu bernafas, 所以呢1个 tidak 钟 perlu 头 oksigen. 我就不需要再 Bisa nggak Bapak Ibu? 能够这样， Tidak bisa Bapak Ibu. 不能够。 Kita harus kita pasti dipastikan akan mati. 所以我们必须面对死亡的， Oleh sebab itu kita harus menempel. 所以我们必须要跟这个葡萄树。 Karena hidup memerlukan suatu yang namanya terus-menerus dan konsisten, Bapak Ibu. 我们的生活呢是要跟那个葡萄树，就是一直 Harus 持续的， terus-menerus menempel pada sumber hidup itu. 所以要持续的这个活在这个 Siapa sumber hidup itu? 这个真葡萄树里面。 Tuhan Yesus katakan, Aku adalah. 所以主耶稣说我就是， Dialah Tuhan yang sejati. 他是真正的神， Kita harus benar-benar menempel pada Tuhan kita Yesus 所以我 Kristus. 们必须与我们的神连在一起。 Bapak Ibu, jika ranting harus selalu menempel pada pohonnya, Bapak Ibu. 我们看到枝子必须要跟着它， Karena pohon adalah sumber hidup dari ranting 因为它的树是给它的一个养。 dan harus terus-menerus dan konsisten baru ranting itu mendapatkan nutrisi makanan membuat dia tetap hidup dan bahkan berbuah. 所以自己一直要黏在一个葡萄树里面，才能够得到它的滋润。 Begitupun kita yang adalah pengikut Kristus, 所以我们每个人跟随基督的也是一样， sang sumber hidup kita itu. 因为我们的基础的全年就是我。 Kita pun harus tinggal di dalam Kristus secara konsisten dan terus-menerus baru hidup kita
mendapatkan nutrisi makanan yang membuat kita tetap hidup. 他们跟随基督必须要持续性的才能够得到他的滋润。 Bapak Ibu, apa tandanya sih seorang yang hidup di dalam Kristus? 那么一个能够活在基督，他是怎么样的特征呢？ Dia harus hidup di dalam firman-Nya. 因为他必须活在那个话里面。 Jika ranting membutuhkan makanan nutrisi dan dari pokoknya, 如果我们看到枝子也需要它葡萄树的那个供应， maka makanan kita sebagai pengikut Kristus adalah firman Tuhan. 所以我们一些跟随基督的，就是要有基督的话在我们里面。 Kita harus mentaati dan mencintai firman Tuhan dan tinggal di dalam 我 firman-Nya. 们必须要守护神的话，我们要爱神的话。 Ketimbang mencintai dunia dan segala kenikmatannya. 如果我们爱世上的一切，没有意思。 Bapak Ibu, bisa nggak kita katakan saya mengikut Yesus? 我们能够吗？我说我跟随耶稣， Saya mengasihi Tuhan. 我爱上帝， Namun kenyataannya hidupnya tidak terlihat sama sekali. 但是我们的生活完全没看不见， Kehidupan kerohaniannya itu kering, Bapak Ibu. 我们的属灵的生命非常干涸的。 Ke gereja sesuka hati. 我们来教会照着我们的意思， Datang boleh, tidak juga, 我 nggak 们 merasa 来可 bersalah. 以没有来也是这样， Nggak penting, Bapak Ibu. 就认为这是不重要， Dan selalu membenarkan diri. 就好像自己是对的， Dan alasannya selalu nggak ada waktu, nggak sempet. 所以理由就完全没有时间，也没有机会， Buka toko lah, 就是开店啊， ketemu customer lah. 或者是我在跟这个商人在一起。 Yang lebih ngemes lagi nggak bisa bangun pagi. 更可怜的就是不能够早起。 Padahal setiap hari buat hal-hal duniawi kita bisa subuh-subuh sudah bangun. 我们知道在平常他就能够很早起来， Ya. Padahal ke gereja itu hanya 1,5 jam, Bapak Ibu. 那么来教会就1个半钟头， Itu pun sudah digeser dari jam 7 jadi jam 8. 已经从7点转移到8点，还有 Kenapa kita geser? Karena memang untuk menghindari orang-orang yang beralasan tuh mau tidurnya agak siang. 为什么我们能够转移去给那些他要睡比较迟的人？ Tapi dua sama, Bapak Ibu. 那才是一样 Nah, alasannya Senin sampai Sabtu sudah kerja keras. 一星期一到星期六他做得很苦， Bangun pagi jadi males, mau tidur lebih lama. 所以他已经睡得很早，所以星期天要睡晚一 Jadi 点， Minggu mau tidur sampai siang. 所以礼拜天要睡到中午。 Ingat, Bapak Ibu, tapi saya yakin kita enggak ya di sini ya. 我相信我 Maka 们 kita hadir pada pagi hari. 我们今天有来了一定。 Ya, kita bisa bekerja itu adalah anugerah Tuhan. 我们能够工作是神的恩典， Jangan pakai alasan. 说不要用理由来说，我们必须要记住。 Jangan-jangan kita tidak dikasih kesempatan sama sekali untuk datang ke gereja lagi. 如果我们没有机会来到这个教会的时候， Baca firman juga tidak mau. 我们读神的话也不要， Alasannya juga capek dan lain sebagainya. 所以我们理由我们疲倦的一切的。 Padahal firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. 其实神的话是我们属灵的 Sumber nutrisi kita. 也是我们属灵的一个基础。 Sebaliknya, jika urusan dunia, 相反的，如果在世上， kemanapun akan dikejar, Bapak Ibu. 所以你到哪里又被追的， Kemanapun akan dikejar. 所以无论你到什么时候， Tidak ada alasan capek. Capek setengah mati pun dikejar, Bapak Ibu. 所以就是你很疲倦，你也是要追。 Ngenes ya Bapak Ibu ya. Ironis Bapak Ibu. 非常的可怜。 Apakah orang seperti ini bisa disebut sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, 所 Bapak Ibu? 以这样的人是不是可以算于是基督徒呢？ Hati-hati saudara. 所以我们必须要小心。 Jangan seperti Yudas demi uang, demi mencari uang, demi menjual Tuhan. 所以我们不要好 Tuhan 像， kita menjualnya dalam tanda apa dengan cara halus, Bapak Ibu. 所以我们不要好像这个犹大来卖耶稣，但是我们的出卖好像很微妙。 Dengan berbagai alasan. 我们有种种的那个理由。 Suatu saat Bapak penguasa kebun anggur itu akan memotong ranting-ranting seperti itu dan akan membakarnya. 所以有一天这个管年的人要来见他，修理他的葡萄。 Tapi saya yakin Bapak Ibu adalah pengikut Kristus yang benar. 所以我深信你们是真正跟随主的人。
Seperti ranting yang membutuhkan nutrisi dari pokoknya. 我们知道枝子是需要从树得到这 Kita 个 pun 滋润， membutuhkan nutrisi yaitu firman dari Tuhan. 所以我们也必须得到滋润，从神的 Dan 话 firman 来。 Tuhan bukan hanya sekedar dibaca dan didengar, 神的话不单单我们能够读能够听， tetapi harus berbuahkan ketaatan dan dilakukan, Bapak Ibu. 所以我们必须把它行出来。 Ya, bukan berarti kita sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, oh udah beres. 我们不是听应该听了就是我们已经就认为这样就可以了。 Orang yang sehat akan berbuahkan, akan ketaatan dan akan dilakukan. 我们知道健康的人他一定会怎么样去行出来。 Bapak Ibu, Richard Dehan ya, 我们就 itu menuliskan sebuah ilustrasi sebagai berikut. 所以他是这样的一个论文。 Jadi seorang jemaat itu memberitahu pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. 所以一个信徒就跟他的牧师讲，他要到耶路撒冷去， Jadi ia menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Gunung Sinai. 他要到西乃山啊， Katanya begini, 他是这样说。 ujar jemaat itu terus dia katakan kepada pendeta itu begini. 他跟那个牧师这样说， Saya berencana mendaki sampai ke puncak Gunung Sinai. 说我要爬到这个西乃山的高 Dan 峰， setelah tiba di sana, saya akan membaca 10 perintah Allah itu dengan kerasnya. 所以我在我山峰上我要读10诫，要很大声的读。 Bapak Ibu, pria itu mengira perkataannya itu akan menyenangkan pendetanya. 所以这个年轻人认为他这样说，他的那个牧师会很 Pendeta itu kemudian menanggapi ucapannya. 所以那个牧师就给他一个回应， Dan dia terkejut sesaat mendengar tanggapan sang pendeta. 所以他对牧师的回应非常的惊 Dia 讶。 katakan, tahukah Anda, 他说：“你知道吗？ saya dapat memikirkan suatu ide yang lebih baik dari itu. 我能够有得到一个比这个更好的。 Pria itu menyahut, benarkah Pak Pendeta? Apa itu? 所以这个年轻人对牧师说是什么？ Pendeta itu menjawab tanpa tedeng aling-aling, Bapak Ibu ya. 这个牧师就没有跟他用别的东西。 Daripada kamu menempuh perjalanan beribu-beribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai di sana, 如果你要几千个公里才能到山峰上去读10节的话， mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja dan mentaati firman-Nya? 为什么你不要在你家里而顺服神的话？ Bapak Ibu, 10 perintah Allah itu jika dirangkum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, Bapak Ibu. 所以如果我们能够这10节能够去爱你爱我们的同胞， Ya, tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu, 所以把这些能够行在你的生活里面， di dalam rumahmu, 在你的家庭里面， bukan hanya dibaca keras-keras, 不单单是我们要大声来念， tapi lakukanlah apa yang Tuhan mau. Itulah ketaatan, itulah buahmu, Bapak Ibu. 那是我们要遵行上帝要我们所做的。 Jadilah teladan di rumahmu. 你要成为你家庭的模范， Perlihatkanlah kehidupanmu yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman 所 Tuhan. 以你要遵行上帝所指教你应当怎么做。 Adakah firman Tuhan tinggal di dalammu? 是不是有神的话在你的心里面？ Adakah hidupmu mentaati firman-Nya? 你的生活是不是有遵行的旨意？ Jika ada, maka semua itu akan terlihat dari perilaku kita. 如果有的话，那我们就从你的行为就能够看到神。 Dari karakter yang keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. 所以呢，是我们的一体性格，我们对神的爱。 Nah, dalam hal ini kita perlu merefleksi diri, Bapak Ibu. 所以从这里，我们必须要自己来审查自己。 Lihat ke dalam diri kita. 我们要看我们自己的内心， Apakah karakter Kristus yang keluar dari kita merupakan gambaran daripada karakter Kristus itu? 所以我们在里面所画出来的，是不是跟上帝的这个性情一样？ Sudahkah kita hidup serupa dengan 我 Kristus? 们是不是已经生活跟主一样？ Bapak Ibu, jika kita mengasihi Tuhan, 如果我们爱上帝的话， kita pasti mengasihi keluarga kita. Itu kalau enggak omong kosong, Bapak Ibu. 如果我们不爱我们的家人，那个是空讲。 Ya. Itu kita pasti akan mengasihi keluarga kita. 我们必须会爱我们的家人， Kita tidak ingin keluarga kita binasa, Bapak 我 Ibu. 们不要我们的家庭家人遭殃。
Jika kita tidak ingin keluarga kita binasa, 如果我们不使我们的家庭的全年遭殃的 maka 话， kita harus mengorbankan segalanya bagi keluarga kita dan membawa keluarga kita itu kepada Kristus. 所以我们必须要牺牲自己，带我们的家人来到上帝的面前， Tinggal di dalamnya, 所以要住在上帝， hidup bergantung kepada 我们 Kristus. 要活在基督里面。 Bapak Ibu, ini nggak bisa tidak, Bapak Ibu. 这个是不可能， Sebab ini adalah mandat daripada Tuhan 这是神给我们的一个诫命。 kepada kita setiap orang tua yang menjadi orang tua, 我们每一个做家长的人， yang nantinya kita akan diminta akan pertanggungjawaban kita. 所以我们之后要被神来叫我们所做的一切要我。 Pertanyaannya Bapak Ibu, 那我们的问题是， sudahkah kita lakukan? 我们是不是已经行出来了？ Di manakah kita sekarang Bapak Ibu? 我们现在的位置在哪里？ Di manakah anak-anak kita sekarang? 那我们的孩子的位置又在哪里？ Jangan sampai Tuhan bertanya seperti bertanya kepada Adam Bapak Ibu. 最后不要像神在问亚当这样， Di manakah engkau Adam? 他说亚当你在哪里呢？ Ingat, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. 所以神要使我们做家长的有一个承认，有一个认罪。 Saya dan istri saya sering berdiskusi karena kami memang sering ngobrol Bapak Ibu ya. 因为我跟我的妻子常常有一 Terutama untuk masa depan anak saya, Moses. 为着我们的孩子前面的道， Karena yang lain sudah pada berkeluarga. 因为养妻的已经有家庭了， Bukan lagi tanggung jawab saya lagi. Dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. 因为不是我的责任，他是有跟上帝的责任。 Sekarang mereka lah yang bertanggung jawab atas keluarga mereka masing-masing kepada Tuhan. 现在他们都对他们的家庭来对神来负责， Nah, sekarang mereka yang sudah mandiri, yang bertanggung jawab pada orang tuanya, mengasihi dan orang tuanya gitu. 他们已经能够自力更生，也能够对神他们的一个交代。 Moses masih dalam tanggung jawab saya sebagai orang tua. 我们知道摩西还是我的孩子， Karena tantangan itu zaman itu sangat hebat Bapak Ibu. 我们知道这样的一个急是非常的， Itu benar-benar secara pribadi itu saya itu merasa ngeri, takut. 所以对我来讲，我认为是非常很战兢的。 Saya akui saya kurang iman. 我认为我有时候 Saya kurang beriman karena ada rasa takut dan gentar. 有时候我要觉得心非常的惧怕， Benar saya takut sekali Bapak Ibu. 所以我非 Saya 常 takut sekali. Oleh sebab itu tiap hari saya doain dia. 每天我听摩西来祷告。 Saya ngeri dan takut kalau suatu saat anak saya itu terpengaruh dan ditarik, bahkan dihipnotis oleh dunia ini. 所以我很怕我的孩子有一天被人家能够迷了， Saya takut dia meninggalkan Tuhan dan menjadi murtad, Bapak Ibu. 所以我很怕他能够否认上帝。 Saya takut gentar kalau anak saya itu binasa seperti ranting yang dipotong dan dibakar. 所以我们非常对他非常的担心，好像自己失去这个葡萄树。 Saya tahu itu ada predestinasi ya Bapak Ibu ya. 我们知道有一些他们的意愿， Yaitu kedaulatan Allah untuk memilih akan umatnya. 我们知道神有他的权柄来选择。 Namun itu tidak menghilangkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. 我们一个做家长的，我们根本不能够离开我们的责任。 Oleh sebab itu saya terus berjuang mendidiknya sedemikian rupa agar anak saya itu mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. 所以我一直在教导我的孩子能够爱神的话，也要读神的话。 Membayar harga, Bapak Ibu. Meskipun secapek apapun saya harus. 所以我们必须要付上代价。 Dengan rutin saya mengajak dia untuk membaca firman Tuhan dan berdoa bersama. 所以我常常跟他一起祷告，一起读神的话， Mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sebagai seorang Kristen yang sejati. 所以给他知道我们做基督徒要真正的要怎么样活在。 Dan memberikan teladan tentunya Bapak 所以 Ibu. 我们给他一个模范， Bapak Ibu tidak mudah Bapak Ibu. 非常不容易。 Karena saya adalah manusia yang sangat terbatas dan tidak sempurna. 因为我是一个软弱的人， Kadang-kadang ketika kita melihat anak kita memberontak, 当我看到我们的孩子他在反抗， melawan, 他在反抗我们， kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang merasa capek dan putus asa, Bapak Ibu. 有时候我们做家长的认为非常的失望。 Sudah dididik sedemikian rupa, tapi hasilnya seperti ini. 我们已经这样教导他，但是成功的是这样。
kadang-kadang ada kalanya pengen menyerah. 有时候我们好像本来要投降了， Namun kembali lagi Tuhan ingatkan melalui perenungan ini, Bapak Ibu. 所以神就用他的话来提醒我们。 Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 如果神的话在我里面，我在神的话里面，无论你求什么，我必为你成就。 Saya memegang janji Tuhan ini. 所以我就抓到神的旨意。 Jika kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan 如果我们真的 dan 在 firman-Nya, 和他的话语， mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 我们就向他求什么，他就必会赐给我。 Saudara, saya tidak pernah berdoa meminta agar anak saya itu menjadi seorang yang kaya raya secara materi. 我不曾 Enggak pernah, Bapak Ibu. 向神祷告，我的孩子要成为一个很富有的人。 Karena kekayaannya itu tidak disertai oleh iman yang kuat. Kekayaan itu akan menghipnotis kita, membuat kita pelan-pelan meninggalkan Tuhan. 如果他是一个很富有的人，但是他能够被这些所迷。 Karena kekayaan itu semakin kaya itu semakin banyak hobinya, semakin banyak maunya, Bapak Ibu. 所以如果人越富有，他就思想就越偏差了。 Berbeda kalau orang yang beriman. 跟有这个信心的人不一 Dia 样， akan menjadi bendahara Tuhan yang begitu hebat dan berbuah melalui harta kekayaannya dan memperhatikan gerejanya dan menjadi berkat bagi sesama. 他会成为神的一个神的财政，可能够来处理神的一切事情。 Saya akui saya kurang beriman, Bapak Ibu. 我相信我自己信心不够， Saya takut kaya, Bapak Ibu. 我很怕富有， Bodoh ya saya ya, Bapak Ibu ya. 好像我非常 Saya 的 sangat 笨， bodoh sekali. 好像我非常的笨， Itu karena saya takut, Bapak Ibu. 因为我非常的害怕。 Saya takut saya tidak menjadi bendahara yang baik, malah saya tuh terhipnotis dengan kekayaan dan makin hari makin menjauh dari Tuhan. 我认为如果我太富有了，我好像被不是神的财政变成。 Jangan seperti saya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus berjuang untuk menjadi kaya, untuk membagikan berkatnya bagi gereja. 所以你们必须要富有，与这个教会来服侍。 Ya, tapi saya tahu Bapak Ibu, 但是我自己知道， seperti apa yang firman Tuhan janjikan, 好像神怎么样给我的诱， bahwa dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. 所以你必须要先求他的国和他的义， Saya 他 yakin 们 saya 一切 tidak 都要 akan 加给。 menjadi pengemis, Bapak Ibu. 我也相信我不会成为欺 Saya 诈， memegang janji Tuhan, 因为我抓住神 dan 的 saya 意思， yakin Tuhan akan mencukupkan akan kehidupan keluarga saya. 所以我也相信神必使我的家庭富足， Kekayaan adalah bonus dari Tuhan. 因为我们的富足是从神来的， Permintaan saya itu cuma satu kepada anak saya. 所以我对我的孩子就有一个祈 Saya 求。 berdoa, Tuhan jadikanlah anak-anakku pengikutmu yang taat dan setia. 我向神祷告，说我的孩子从一个很中间的， Dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. 他的生活能够荣耀。 Saya tambahkan lagi, jika Tuhan berkenan, 如果神你自己愿意的话， jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu. 就成为你的仆人。 Bapak Ibu, itulah doa saya. 这是我的祷告。 Dan hal inilah Bapak kita akan dipermuliakan melalui keluarga kita. 所以这里就我们的家庭就成为来成为神的荣耀。 Buah-buah yang dihasilkan oleh kita. 所以我们所有产生的果子， Dan dihasilkan juga oleh anak-anak kita. 我们家这个孩子们的果子， Seisi rumah kita berbuah bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan senantiasa. 所以我们的家庭就为神而来结果子。 Dengan cara inilah kita akan diakui oleh Guru Agung kita, Tuhan kita, Yesus 所以 Kristus. 我们这样做，我们的伟大的老师就是我们的 Pada 主耶稣 harinya 他就这样做。到那个时候， Dan kita akan mendapatkan upah yang layak didapatkan seorang murid, yaitu bagian dalam sukacita Tuhan kita. 所以我们会被神给我们一个奖赏跟所喜悦的。 Bapak Ibu, semakin banyaklah berbuah, 所以我们要常常有结果， semakin banyaklah berbuat baik, 我们要结好的果子， semakin besar pula Kristus dimuliakan. 那我们耶稣的名就被崇高、被荣耀。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。天的主，我们感谢你，你今天给我们这样好的一个教训，给我们
要像葡萄树啊，我们的枝子要连在葡萄树。我们在我们的家庭里面要成为你的好的见证，成为好的果子，愿主你自己恩待。所以我们将对方传道交托在你手中，前面的道路求主你自己指引他如何去做，愿主你自己恩待。主，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿 Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. 愿神赐福他的话。